Jadi itu sebab pertama, kerana iktimad dia tu, keyakinan bulat dia tu terhadap takdir Allah, dan pandangan hati dia tu, zuk hatinya tupu situ, sehingga yang lain terlepas pandang dia, terlepas dari pandangan hati dia tu. Sebab tu dia jadi gitu, kerana dia duduk diam, kerana memandang ke situ, zuk hatinya kuat pandang situ, paut situ, ingatan dia tupu situ. Bahasa mudah. Yang kedua, wastighalan bizikrihi an mas'alatihi. Sebab kedua kata Syekh, kerana hati dia ni duk sibuk ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga ingatan itu berlarut-larutan dan tak terasa atau terlupa daripada berdoa. Sebab itu, kerana galik asyik dia. Jadi apa yang disebut di sini, ada hadis Nabi, man syaghalahu zikri an mas'alati. Ada riwayat lain dia tambah lagi, ada perkataan lain tambahnya, man syaghalahu zikri wa qiraatul qur'ani an mas'alati a'taituhu ma la utiya sa'ilin. Ataupun ada riwayat lain, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. Sesiapa yang ingat kepada Allah itu menyibukkan dirinya, galik asyik ingat kepada Allah, sehingga doa-doa ni kadang-kadang macam dia habis masa dengan ingat je, sehingga ruang doa tu seolah macam tertutup pada dia, kerana galik dia ingat kepada Allah, asyik ingat kepada Allah, hatinya tu hidup dalam ingatan dengan Allah. Jadi riwayat ini disebut, sesiapa yang disibukkan oleh ingatannya terhadap Allah dan membaca Al-Quran, dan riwayat yang lain, aku akan berikan kepadanya yang paling afdal yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Yang ni, aku akan beri ke dia ni apa yang paling baik, paling afdal yang aku beri kepada orang-orang minta tu, aku beri ke dia juga. Ataupun riwayat lain sebut, aku beri kepada dia apa yang aku tidak beri kepada orang yang minta. Orang minta pun aku tak beri ni, tapi dia ni aku beri ke dia. Nak kabarnya apa? Bahawa Allah Ta'ala ni, orang yang dapat sesuatu benda ni tidak semestinya dengan cara minta, tak semestinya dengan cara minta. Jadi apa yang berlaku kepada orang arif yang disebut dalam kalam hikmat ini, duduk situ, dia tetap insya Allah akan dapat kehendak dan hajat dia tu ditunaikan. Cuma cara yang dia lalu tu lain daripada cara orang biasa. Begitu. Begitu maksudnya. Sama jugalah, kita ada hajat pergi minta dengan orang, minta orang nak beri, kadang-kadang dia tak beri. Ada secara lagi, kita pergi dalam keadaan kita ni memang nyata pada diri kita tanda-tanda berhajatnya. Kalau kita ni seorang yang lapar, kita kabar dia, aku lapar hari ni, lapar perut, aku lapar, berilah makanan aku sikit. Orang siang kita je beri. Secara lagi, kita duduk depan dia ni, kita nampak kita ni dah orok ngokor, kata orang, dah orok mepeh. Orang tengok, orang tahu sudah dia, ni tak cukup makan ni, tak minta. Tapi orang tahu, dia beri. Jadi minta boleh benda ni tidak mestinya dengan cara minta. Jadi nak beritahu bahawa apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni, itulah kefahamannya. Jadi bagi sesetengah orang menganggap inilah tempat salahnya tasawuf, kerana mengajar ilmu supaya tidak berdoa, itu kesilapan faham yang sangat nyata. Tidak memahami situasi, tidak memahami perkara sebenar yang nak diberitahu oleh Syekh ini, dan tidak dapat menanggapi dalil-dalil yang menjadi landasan kepada apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni. Mereka tak pernah, ahli tasawuf tak pernah ajar orang supaya jangan berdoa. Jangan. Dengan hati cuma dikabur, ada kadang tidak berdoa dalam keadaan tertentu, untuk golongan tertentu. Itulah yang perlu kita fahami. Jadi isu ini sudah berlaku berlarutan sejak dari dulu. Dan antara tuduhan sesetengah orang terhadap ajaran tasawuf Syekh Ibn Atta' ni, terutama yang berkait kitab hikam ni, ni kitab hikam ni banyak dugaan macam-macam lah. Begitulah, beginilah, nak aku anda lah. Jadi kita pun tak paksa orang nak mengaji. Orang nak mengaji, nak tahu, dia dengarlah, tak ambil sudah lah. Tapi nak kau berdugaan banyak pandangan orang.
tinggilah sangat ilmu dia, tak betul lah, macam-macam ada. Masing-masing dengar sendirilah, lepas tu balik-balik fikirlah. Ha.